Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan ada pun hadis wajah, iaitu mengkhabarkan ia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang tiada haraj, yakni tiada dosa padanya. Dan siapa yang mengetahui akan sehingga-hingganya, atau siapa yang dapat membaikkan sifatnya, kebaikannya, maka bahawasanya yang menafikan kufur 70 tahun dengan iman sesaat. Maka ada pun mengenai rajak ini pengharapan. Ada harapan, maknanya walaupun kita ini banyak melakukan dosa, yakni mengkhabarkan ia akan rahmat Allah. Yang memberitahu hadis rajak ini memberitahu mengenai rahmat Allah. Jadi rahmat Allah Ta'ala ini begitu besar, dan rahmat Allah Ta'ala ini luas sehingga akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa orang yang melakukan kesalahan. Jadi selagi mana kita ini ada ruang untuk kita kembali kepada Allah, kita kembalilah kepada Allah. Walaupun dosa kita begitu banyak, walaupun asyik zalim kita dosa banyak, maka rahmat Allah Ta'ala ini begitu luas. Dan tiada haraj, yakni tiada dosa padanya apabila mendapat rahmat Allah. Dengan jalan bertaubat kepada Allah, orang yang mendapat rahmat Allah, dia ampunkan segala dosa. Jadi dosa-dosanya yang lalu dia tidak ada, ia diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengetahui akan sehingga-hingganya, siapa yang benar-benar mengetahui akan rahmat Allah, ada memahami tentang hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas ini, atau siapa yang dapat membaikkan sifat kebaikannya, ataupun dia membaikkan amal ibadahnya, mengelakkan sifat yang buruk menjadi semakin baik, ataupun yang tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahawasanya yang menafikan kufur 70 tahun dengan iman. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni boleh menolak kekufuran. Walaupun sudah kufur 70 tahun sebagai contoh, maka bila datang rahmat Allah, maka berimanlah dia dengan Allah Ta'ala. Maka demikianlah orang fasik, orang zalim, orang maksiat, atau munafik, maknanya kafir, munafik dan sebagainya, dia berhak mendapat rahmat Allah. Tapi apabila mendapat rahmat Allah, maka hatta kalau dia sudah kafir 70 tahun pun, 80 tahun pun, maka terhapus segalanya dengan sebab iman. Baru tadi beriman, baru sesaat beriman, baru sekejap lagi ketika dia beriman saja, maka dia hapuskan segala dosa-dosa. Zaman Nabi dahulu ada seorang raja, Nabi berjumpa dengannya, saya lupa nama raja tadi. Dia ini telah beriman, tapi bila dia mengucap kalimah syahadah, beriman kepada Allah, dia menangis. Dia mengatakan bahawa dia dahulu, masa dia zaman jahiliyah tidak beriman dahulu, anak dia ramai yang semuanya perempuan ataupun kebanyakannya perempuan, maka dia telah membunuh anaknya hidup-hidup. Bunuh hidup-hidup. Ini zaman jahiliyah. Bila besar saja dia bunuh. Jadi bila dia beriman, lalu dia menangis, menyesal. Menyesal tadi. Lalulah Nabi bertanya, kenapa kau menangis sedangkan kau sudah beriman kepada Allah? Dia kata dia merasa bersalah kepada Allah kerana anak-anaknya yang sebelum daripada ini dia bunuhlah, anak-anak perempuan. Lalu Nabi berdoa kepada Allah mengenai raja ini, mengenai yang beriman ini. Lalu Allah Ta'ala memberi jawapan kepada Rasulullah SAW bahawa dosanya, kejahatan-kejahatannya selama ini yang dia membunuh anak-anak perempuannya, Allah Ta'ala ampunkan dengan ucapan kalimah syahadah. Selepas daripada itu, Rasulullah SAW pula menangis. Lalu ditanya kenapa menangis. Nabi mengatakan dia teringat kepada umatnya. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengatakan bahawa kalaulah orang ini hanya sekali ucapan saja, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan ampunkan,
bagaimana dengan dosa umatku yang selalu melakukan dosa sedangkan dia sentiasa mengucap 2 kalimah syahadat. Maka dengan itu Allah Ta'ala juga mengampunkan dosa umat-umat Nabi Muhammad dengan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah rahmat Allah Ta'ala ini luas. Dengan arti kata, orang yang banyak dosa jangan dipandang hina. Orang-orang yang banyak dosa, banyak kejahatan, jangan sangka dia terus menjadi jahat, tidak. Bahkan kita mendoakan dia agar dia menjadi baik. Hatta kita sendiri pun yang sentiasa melakukan kejahatan, tidak dapat meninggalkan maksiat, maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat mata, tangan, kaki, maka kita diperintahkan agar berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan akan segala dosa-dosa kita. Maka bila sahaja orang itu diampunkan dosa, tidak ada lagi orang yang jahat. Orang itu sudah tidak jahat, dia telah menjadi baik. Maknanya Allah Ta'ala boleh lupa kesalahan hamba-Nya yang buat dosa. Maka kenapa kita tidak melupakan kesalahan orang-orang yang buat dosa kepada kita? Lalu bila dapat rahmat Allah Ta'ala sahaja, maka dengan mendapat rahmat, orang itu mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, dan dia juga mesti mengelokkan segala kejahatan-kejahatannya yang dahulu kena digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan bila Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya, Allah Ta'ala akan menggantikan dia dengan kebaikan-kebaikan. Yang dahulu dia ini tidak boleh buat kebaikan, berat rasa nak buat amal-amal soleh, nanti Allah Ta'ala ringankan dia. Sebagaimana ringan dia buat maksiat, berat dia buat ibadat, nanti Allah Ta'ala tukarkan dengan rahmat Allah, dia jadi ringan buat ibadat, jadi berat pula nak buat maksiat. Maka demikianlah manusia, ada dia berat nak buat maksiat, dia ringan ibadat. Ada juga dia ringan ibadat, berat kepada maksiat, ringan ibadat. Ada juga berat ibadat, ringan ke maksiat. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ringankan kita buat amal ibadat, berat nak buat maksiat, bahkan dengan arti kata sehingga mampu kita menjauhkan diri daripada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksiat ini memang bukan satu perkara mudah, perkara payah, kerana ia berkaitan dengan nafsu. Dan nafsu ini akan sentiasa ada di dalam diri kita, yang mendorong kita, mengajak kita melakukan kejahatan. Tidak ada jalan kita ini nak melawan hawa nafsu kecuali dengan jalan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dengan rahmat Allah boleh menafikan kekufuran. Walaupun dia telah kufur 70 tahun, bila datangnya rahmat Allah, rahmat Allah kita tak boleh datangkan rahmat Allah. Kita kena berdoa, Allah Ta'ala lah yang mendatangkan rahmat Allah. Sehingga kan Nabi pun berdoa, Abi Talib beriman. Bahkan Nabi pun pernah berdoa agar kalau boleh Abu Jahal beriman. Maknanya. Dan Nabi juga pernah menawarkan kepada Iblis agar memilih iman, beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi nak beritahu, rahmat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang ia kehendaki. Sebab itu di dalam kitab Tanwirul Qulub mengatakan bahawa kalau kamu melihat ahli maksiat, kamu kena bersyukur dalam kitab itu. Sebab apa? Sebab kamu tidak terpilih dalam melakukan maksiat. Maknanya bukan kita bersyukur pada maksiat, tidak. Maknanya kita kena bersyukur bahawa Allah Ta'ala tidak meletakkan kita daripada melakukan maksiat. Maka dikatakan bahawa kita hanya berdoa agar orang itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada satu kisah menceritakan bahawa ada seorang orang saleh, dia naik dalam satu perahu. Orang panggil penambang lah gitu. Kemudian naklah singgah, nak berhenti dekat seberang sana. Dekat seberang lah, maknanya dekat tempat, dekat jeti lah kita katakan. Tiba-tiba nampak daripada jauh orang-orang yang duduk di daratan tadi minum arak, joget, maknanya melakukan munkar. Lalulah orang pun jumpa dengan orang yang soleh tadi, yang ada dalam buku penambang tadi. Dia kata, tolonglah berdoa kepada Allah
agar orang-orang yang buat maksiat di tepi pantai sana ataupun di seberang sana tu ditimpa bala oleh Allah. Lalu dia pun berdoa. Bila dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala beri hidayat, beri kebaikan kepada orang tadi. Ini lepas dia berdoa begitu, orang kata, kan saya suruh kamu berdoa supaya orang tadi binasa. Kalau dia ahli maksiat, dia kata. Lalu orang tu kata, kalau kita berdoa nanti dia binasa, maknanya ingat, kadang-kadang bila Allah Ta'ala turun bala, Allah Ta'ala tak turun bala semua sekali. Kita suruh doa Allah Ta'ala turunkan bala. Jadi sebab itu dia doakan agar mendapat rahmat. Orang tu kata, nak dapat rahmat macam mana? Orang begitu minum arak, berjudi, maksiat dah sebati yang jiwa dia. Maknanya. Lalu akhir sekali berhentilah dekat seberang. Bila berhenti dekat seberang tadi, orang-orang yang ahli maksiat tadi, yang buat mungkar tadi, ramai-ramai jumpa orang soleh tadi. Tujuan dia apa? Tujuannya nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubatlah mereka beramai-ramai dengan berkat doa orang yang soleh tadi. Lalu orang tadi mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata bagi segala mereka yang kufur mereka itu, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya lil ladzina kafaru, bagi orang yang kufur kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala perintah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang yang kafir, pada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, jika disudahi mereka, yakni dengan Islam, jika mereka disudahi dengan Islam, mereka berhenti daripada kufur dia, masuk Islam. Maknanya jika seandainya mereka yang tahu yughfar lakum, kalau mereka disudahi dengan Islam, yakni dengan masuk Islam, yughfar lahum ma pada salaf, diampunkan bagi mereka itu akan barang yang terdahulu. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad ataupun ya Rasulullah, katakanlah, kamu beritahulah kepada orang-orang kafir, kalau mereka itu semua masuk Islam, beriman kepada Allah, maka segala dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah. Ini maknanya kalau orang itu kafir beriman kepada Allah. Maka kalau orang itu sudah beriman tapi engkar, lalai kepada Allah, kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala juga akan mengampunkan segala dosa-dosa. Maknanya orang yang buat jahat, orang yang buat salah dosa dan sebagainya, itu taubat terbuka, Allah Ta'ala memberi rahmat lagi. Rahmatnya Allah Ta'ala menangguhkan kita daripada melakukan kesalahan. Jadi kita ini mendapat rahmat. Yang pertama, Allah Ta'ala memberi nikmat kita beriman kepada Allah. Dalam keadaan mudah. Orang-orang dahulu, para sahabat nak beriman, maknanya dalam keadaan susah, kena pulau, kena azab, berperang dan sebagainya, tapi kita mudah lagi. Kemudian Allah Ta'ala yang pertama, dia beri nikmat terus kepada kita walaupun kita buat maksiat. Yang kedua, Allah Ta'ala tangguhkan kemukaan Allah. Kalau sampai kemukaan Allah Ta'ala, tiada seorang pun yang selamat kalau betul-betul datang kemukaan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kalau boleh kita ini kena kembali kepada Allah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan timpakan kepada mereka azab. Wala nuziqannahum minal azab. Aku akan timpakan kepada mereka daripada azab. Azab yang pertama kali. Maknanya azab yang pertama kali Allah Ta'ala timpakan dahulu. Tapi setelah ditimpakan sekali azab, Allah Ta'ala beri azab, maka mereka itu tidak sedar lagi ataupun lalai ataupun tidak mau kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri azab yang kedua yang lebih lagi berat, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena ingat bahawa kita ini memang yang banyak melakukan dosa ini, maka mesti kita kena kembali kepada Allah.
Walaupun kita sedar bahawa kita ini dalam kembali buat maksiat, tapi jangan putus asa, terus juga kembali, kerana maksiat ini bukan mudah untuk ditinggalkan. Sehingga kan dikatakan bahawa orang yang sabar dalam maksiat dengan sabar dalam ibadat, sabar dengan maksiat itu lebih besar pahalanya dibanding dengan sabar dalam ketaatan. Kerana ada orang walaupun dia buat taat, tapi dia tak boleh tinggal maksiat. Maka disuruh agar tadi kita kembali kepada Allah. Dan bila kembali saja kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa. Tak kira lah jahat macam mana pun dia kembali, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa. Maka dikatakan bahawa, beritahulah kepada orang kafir, kalaulah mereka itu beriman, walau kejahatan macam mana dia buat, dia benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan kita merasa kita ni orang hina lah, maknanya nanti Allah Ta'ala tidak ampunkan. Itu orang yang buruk sangka dengan Allah. Bila Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala tidak melihat besar mana dosa. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan kita, tidak dilihatnya besar mana dosa. Sebab itu Allah Ta'ala melihat bagaimana kita ini nak kembali ke tidak mau kembali kepada Allah. Yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya kesungguhan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi bila Allah Ta'ala ampunkan dosa, tidak ada besar dosa di sisi Allah. Tidak ada besar pun dosa di sisi Allah. Bahkan ada sahabat yang Nabi marah dia kerana buat dosa, lalu Allah Ta'ala tegur Nabi, mengatakan bahawa orang ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kena bersungguh-sungguhlah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa, dan tiada engkau lihat pekerjaan sahir, tidakkah kamu melihat ataupun tidakkah kamu memerhatikan bagaimana kisah Allah Ta'ala menceritakan sahir. Sahir ini adalah ahli sihir. Ahli-ahli sihir, yang mana ahli-ahli sihir ini mereka itu menjadi pengikut Firaun. Maka sahir bagi Firaun yakni ahli-ahli sihir, ahli sihir yang bersama dengan Firaun. Yang datang mereka itu berperang akan Allah Ta'ala, mereka itu memerangi Allah. Di antaranya mereka itu lawan Nabi Musa AS. Mereka memperdayakan orang dengan sihir-sihirnya. Jadi bila memperdayakan orang dengan sihir-sihir, akhir sekali orang jadi syirik kepada Allah, tinggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jaga-jaga, kadang-kadang sihir itu banyak berlaku. Maknanya tanpa kita sedar. Ada juga orang kadang-kadang yang menggunakan bantuan daripada luar, sehingga kan kita dengar dia bercakap, rupanya tertarik. Lepas tu kita tengok sesuatu yang hebat pada dia, hakikatnya tak ada hebat pun. Maknanya ada menggunakan pertolongan daripada yang luar. Maknanya, maka dikatakan bahawa ahli sihir ini duduk bersama dengan Firaun dan dia menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sihir ini adalah termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar, dan sihir juga boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Jadi dalam kita tidak sedar, kalau orang tu mengamalkan sihir, dia ini boleh menjatuh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang dia tidak tahu, ataupun kita sendiri tidak perasan. Yang dibacanya ayat Quran, kita pun dengar ayat Quran, tapi bila sampai masa dia baca perlahan pula. Yang ayat Quran itu kuat, lepas tu dibaca perlahan-perlahan pula. Lalulah kita pun tidak sedar, kita tu sangkakan memanglah dengan bacaan ayat Quran, tapi akhirnya ada benda-benda luar yang mengganggu kita. Maka bahaya, dosanya amat besar kalau orang terlibat dengan perkara-perkara yang macam ini, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berperang akan Allah Ta'ala dan bersumpah mereka itu dengan kebenaran seteguhnya. Yakni mereka itu akhirnya bersumpah dengan kebenaran seteguhnya. Seteguhnya Nabi Musa. Maknanya dia bersumpah, oh Nabi Musa benar rupanya. Kadang-kadang orang yang duduk dalam kebatilan, dia tidak nampak kebenaran.
yang dia duduk dalam kebatilan itu, dia sangka dia benar. Sehinggalah Allah Ta'ala buktikan dia bahawa dia ini batil, orang lain benar. Maka kalau dia benar-benar nak cari kebenaran, dia akan tinggal kebatilan dia. Tapi kalau ada di dalam hatinya kesombongan, kedegilan, dan dia ini tidak mahu mencari kebenaran, kadang-kadang sudah lihat di hadapan mata, tapi tidak mahu menerimanya, maka orang-orang jahiliyah zaman Nabi begitulah. Bila lihat mukjizat Nabi, dia tahu Nabi benar tapi tidak mahu terima. Maka Firaun pun tahu Nabi Musa benar tapi tidak mahu menerimanya. Apabila mereka itu melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi kepada Nabi mukjizat yang dapat mengalahkan ahli-ahli sihir, dan barang yang ada ia melainkan bahawa melihat mereka itu, melihat mereka itu dan tanda menunjukkan kebenaran Nabi Musa AS. Lalu mereka melihat kebenaran yang ada pada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa ini Allah Ta'ala beri mukjizat yang begitu hebat, dan zamannya adalah zaman ahli-ahli sihir. Maka ramai orang-orang yang mengamalkan sihir, dan pada zamannya itu orang melakukan penentangan kepada Nabi Musa AS. Sehinggalah berat untuk Nabi Musa nak berdakwah, nak mengajak orang kembali kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, sehinggalah satu ketika berlakulah pertembungan di antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir. Secara ringkas, ceritanya panjang, tapi ringkasnya satu hari berlakulah pertemuan. Kata Firaun kepada Nabi Musa, Nabi Musa kata kepada Firaun, aku ini Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada aku, dan aku datang kepada kamu ini mengajak kamu agar kembali kepada Allah. Jadi Nabi Musa ini dia pergi jumpa Firaun dengan perkataan yang baik. Wa qulu lahu qawlan layyina. Kamu katalah kepadanya dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang baik. Jadi Nabi Musa berdakwah, lalu mengatakan di hadapan Firaun, aku ini adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada aku, dan aku datang kepada kamu untuk mengajak kamu kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Lalulah dia mengatakan bahawa kalau kamu benar-benar Rasul, mesti kamu ada mukjizat. Maka tunjukkanlah mukjizat tadi. Lalulah minta Nabi Musa, maknanya berlawan dengan ahli-ahli sihir. Maka dalam keadaan macam itu, Firaun memanggil ahli-ahli sihir yang ramai. Lalu pergilah ahli sihir berjumpa dengan Firaun, dan Firaun mengatakan bahawa mereka ini ditugaskan untuk mengalahkan Nabi Musa AS. Maka ahli sihir pun bertanya, kalau saya dapat mengalahkan Nabi Musa, adakah saya ini akan diberi upah yang banyak, ganjaran yang banyak? Maknanya katanya Firaun, ya, kalau kamu dapat mengalahkan Nabi Musa, kami akan beri ganjaran yang banyak, upah yang banyak. Dia panggil bonus, maknanya upah yang banyak. Jadi dalam keadaan macam itu, maka ahli-ahli sihir pun bersetuju untuk melawan Nabi Musa. Maka ditetapkan tempat dan juga masa yang tertentu untuk berlaku pertemuan di antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir. Lalu jumpalah ramai-ramai. Bila jumpa saja ramai-ramai dalam keadaan tu ahli sihir, lalulah Firaun suruh mulakan. Bila mulakan, katanya ahli sihir, adakah kamu nak campak dahulu ke kami semua campak dahulu? Nabi Musa kata, saya seorang diri, kamu ramai-ramai. Maknanya kadang-kadang begitulah, yang duduk dalam kebatilan ni tak berani seorang-seorang. Kadang-kadang duduk ramai-ramai baru berani, dan ramai-ramai cakap sedap. Dan ramai-ramai seorang tak berani. Jumpa seorang sama seorang, beritahu, maknanya kalau kita rasa kita benar, maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, ramai-ramai jumpa lawan Nabi Musa seorang. Tapi Nabi Musa tak lari walaupun seorang. Tak apa, kalau duduk di pihak yang benar, seorang pun tak apa. Lalu dalam keadaan macam tu, duduklah ramai-ramai tadi dengan Nabi Musa seorang. Lalu Nabi Musa kata, saya seorang diri, kamu ramai-ramai. Maka kamulah yang buat dulu, kamu yang campak dahulu.
Lalu mereka pun campaklah tongkat-tongkat dan tali-tali. Mereka pun campak. Bila mereka campak, maka bertukarlah. Waktu campak tali jadi ular lidi. Maknanya waktu jadi ular sedung, maknanya maka campaklah. Bila dicampak sahaja, tampak sahaja, lepas daripada itu maka bertukarlah. Dengan silap mata dia panggil, dengan penglihatan mata, orang melihat itu adalah ular, hakikatnya bukan ular. Sebabnya dia ada ayat membatalkan sihir sebenarnya. Maknanya kalau kita pergi satu tempat baca-baca ayat, insya-Allah sihir tak jadi. Tidak jadi ada ayat. Maknanya lalu dalam keadaan macam itu, ataupun jadi orang lain tengok jadi ular, dia tengok tu. Boleh jadi begitulah. Jadi dalam keadaan dicampak, maka bertukarlah jadi ular, macam-macam jenis ular. Maknanya boleh tok dalam zoo, maknanya boleh tengok, maknanya boleh buat pameran banyak-banyak. Lalu dalam keadaan macam itu, adalah Nabi Musa tak tahu nak buat macam mana. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, fa'alqa 'asa fa idza hiya su'banun mubin. Kamu campaklah tongkat kamu. Campak tongkat. Ini menunjukkan mukjizat. Nabi tak boleh buat suka-suka hati. Semua mukjizat itu atas perintah. Nabi Musa pun tak terfikir nak buat macam mana. Sehinggalah Allah Ta'ala ilhamkan, Allah Ta'ala beri arahan. Wa alqa 'asa, maka campaklah tongkat. Campaklah tongkat. Jadi Nabi Musa ini ada tongkat. Ada tongkat. Lalu dicampakkan tongkat, maka tongkat itu bertukar menjadi ular yang besar, lebih besar daripada ular anaconda. Besar, ular besar. Lalu bila ular yang besar itu makan ular-ular yang kecil. Bila makan ular-ular yang kecil, lalulah melihatlah ahli-ahli sihir. Jadi bila melihat ahli-ahli sihir mengakui bahawa ini bukan sihir, tapi ini mukjizat. Kerana mukjizat itu amrun khariqun lil adati makrunun bit tahaddi ma'a adami mu'aradah. Satu perkara yang luar biasa. Dan disertai dengan pengakuan menjadi rasul, menjadi nabi, dan mukjizat tidak akan ada penentangan, yakni tidak akan dapat dikalahkan buat selama-lamanya. Tak akan ada orang boleh mengalahkan mukjizat. Jadi ahli sihir tahu ini bukan sihir, ini memang betul-betul mukjizat. Lalu mereka beriman beramai-ramai. Bila mereka beriman beramai-ramai, lalulah Firaun pun marah. Kamu beriman beramai-ramai tanpa meminta izin kepada aku. Takkan nak minta izin? Izinkan saya, wahai Firaun, saya nak beriman. Maknanya lalulah mereka pun tengok, dia kata kebenaran Nabi Musa AS, maka mengetahui mereka itu akan hak. Dia tahu perkara ini benar. Lalu berkata mereka itu, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalulah dalam keadaan macam itu mereka pun beriman beramai-ramai. Siapa yang beriman itu? Ahli-ahli sihir. Apa yang mereka kata? Amanna, kami telah beriman. Bi rabbi Musa, dengan Tuhan Musa wa Harun, dan juga Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi ketika itu Nabi Musa dan Nabi Harun ada. Nabi Musa ini dia pandai bercakap, pentah berkata-kata. Nabi Harun, Nabi Musa ini dia orang yang sangat berani dan kuat. Kalau nak kadang-kadang kalau pentah bercakap, dia cakap pentah saja, sampai masa-masa yang orang kuat duduk depan. Maknanya, tapi begitulah. Nabi Musa yang menghadapi Nabi Harun yang sedang biasanya menjadi juru cakapnya. Lalu dalam keadaan macam itu berimanlah mereka tadi, ahli-ahli sihir beriman. Bila beriman sahaja, lalu Firaun pun marah. Firaun mengatakan bahawa kalau kamu ini beriman dengan Nabi Musa, dengan Tuhan Nabi Musa, nascaya kami akan silang-silangkan anggota-anggota kamu. Kami akan potong-potongkan anggota kamu dengan cara bersilang. Mungkin dia potong kaki tangan kanan, kaki kiri. Dia silang, dia akan potong-potong. Lalulah katanya ahli-ahli sihir itu, faqdi anta qadi. Hukumlah, kamu nak hukum. Hari ni kamu hukum. Nak kata apa, hukumlah. Sebab kamu rasa kamu dah besar dengan pemerintahan kamu, faqdi anta qadi, hukumlah kami. Nak buat-buatlah. Kami tetap nak beriman dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kami.
Maka marahlah Firaun. Firaun pun nak hukum dia. Maka lari dia. Lari juga kata lari. Hukumlah nak hukum buat lari juga. Lari. Maka larilah Nabi Musa bersama dengan pengikut dia. Larilah. Jadi pengikut Nabi Musa tidak ramai. Lalu dalam keadaan tu lari, maka Firaun pun mengerahkan bala-bala tenteranya yang ramai. Ramai bala tenteranya, sehingga kalau berjalan di padang pasir, debu tu naik tinggi. Daripada jauh tu sudah dengar dah bunyi perjalanan tentera-tentera Firaun tadi. Lalu lari. Tiba-tiba tengok di hadapannya laut. Di hadapannya laut. Jadi kalau di hadapannya laut, pergi ke depan pun boleh jadi lemas. Yang belakang boleh jadi dibunuh. Jadi pilihlah yang mana satu. Di hadapannya musuh, di belakangnya laut. Lalu dalam keadaan tu tengok tentera Firaun semakin dekat. Dia pun jadi takut, pengikut-pengikut pun jadi takut. Dan nak buat macam mana ni dalam keadaan takut tadi? Minta tolongnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Musa hanya mampu berdoa kepada Allah Ta'ala, dan tak tahu nak buat apa-apa lagi macam mana. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa agar memukul lautan menjadi beberapa belas lorong. Maka laut tadi itu boleh terbelah laut tadi. Jadi air itu jadi tinggi, boleh jadi lorong. Ini mukjizat, ada orang boleh buat. Maknanya dalam keadaan macam itu. Lalu dalam keadaan macam itu, tengok beberapa belah lorong, maka masing-masing masuk dalam lorong masing-masing. Maknanya, jadi masuklah lorong. Dan Nabi Musa pun menyertai sekali, sampailah ke sebelah sana. Bila sampai saja Firaun tengok, Masya Allah, dalam keadaan satu perkara yang luar biasa. Tapi dia terfikir, patut pun sebab ahli sihir dia belah ia laku. Kan ahli sihir kan ramai-ramai. Jadi dengan kombinasi, dengan pergabungan ahli-ahli sihir ini, boleh jadi, dengan sebab itulah berjaya mereka buat macam ni. Lalu oleh kerana tengok boleh seberang, lalu mereka pun lalu beramai-ramai. Bila lalu saja beramai-ramai, akhir sekali Allah Ta'ala tutupkan balik. Maknanya sehinggalah matilah Firaun bersama dengan pengikut-pengikutnya. Firaun ini sebelum dia nak mati, ada seorang datang, orang tua datang beritahu kepada Firaun, mengatakan bahawa saya ada seorang hamba. Tapi hamba saya ni pelik, dia mengaku dia tuan, dia kata saya hamba. Dia terbalik maknanya. Jadi Firaun gitu, dia mengaku dia Tuhan, dia tu hamba. Tapi orang tu dia buat perumpamaan. Jadi Firaun tak faham. Saya ini, dia kata ada seorang hamba. Jadi hamba saya ni mengaku dia tuan, jadi saya pula balik jadi hamba. Jadi nak buat macam mana orang macam ni? Kata Firaun, orang macam ni muslan dalam laut. Payah-payah kan muslan dalam laut, katanya Firaun. Jadi dalam keadaan macam itu, akhirnya dia yang mengaku dia Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala selam dia dalam laut. Dan selam dalam laut ni mati dalam keadaan lemas, lebih azab katanya daripada mati dalam keadaan terbakar. Lalu begitulah, berimanlah mereka tadi. Nak sebut apa? Nak sebut, bayangkan ahli-ahli sihir yang duduk bersama Firaun, yang duduk dalam keadaan sesat yang amat nyata, tiba-tiba bila beriman sahaja, Allah Ta'ala tu ampunkan dosa. Jadi manusia ini buat dosa, buat jahat macam mana pun, ada ruang untuk dia kembali kepada Allah. Bila kembali saja, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Maknanya, tapi kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, kita kena mengembalikan amal-amal kita yang telah lalu, yang kita telah lupakan, yang telah kita lalaikan. Umpamanya puasa. Jadi kita dulu ada tinggal puasa. Contoh je, saya tak tahu ni, ada tinggal puasa. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, kita pun dah sekarang ini dah kembali dah kepada Allah, nak beribadat, nak belajar ilmu agama dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita. Sebab hidayah ini mahal sebenarnya. Bukan semua orang dapat. Sebab tu orang yang tak mari, tidak belajar, jangan marah ke dia. Kita yang Tuhan bagi, syukurlah, Alhamdulillah lah. Itu pilihan Allah Ta'ala bagi pada kita.
Dan kita tak tahu kita ni berterusan ke tidak berterusan, berkekalan ataupun tidak berkekalan, kita tidak tahu. Sebab tu kita minta pada Allah supaya agar Allah Ta'ala tidak kembalikan. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kamu palingkan hati kami lepas kau beri hidayah kepada kami. Maknanya, lalu dalam keadaan macam tu kita kena bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lalu dikatakan orang itu kalau dia betul-betul nak kembali, Allah Ta'ala boleh ampun sekelip mata sahaja. Tapi kena qada balik. Umpama puasa, kena qada balik puasa. Puasa ni yang tak bertahun-tahun tu bukan qada saja. Bahkan kena bayar fidyah. Yang lepas-lepas dah kena bayar. Jangan malu kita nak kembali kepada Allah. Tunaikan tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sembahyang. Yang lalu-lalu tu taubatlah. Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi walaupun terima taubat kita, hak bahagian sembahyang itu mesti kena mengqadakan balik. Dan begitulah hak-hak kita yang lain. Maknanya, jadi hak kita dengan Allah, Allah Ta'ala mudah ampun sebenarnya. Kerana siapakah yang lebih pemaaf daripada Allah? Tidak ada. Allah Ta'ala lebih pemaaf daripada orang yang pemaaf. Siapakah yang lebih menyayangi? Allah Ta'ala lebih menyayangi daripada orang yang menyayangi. Kita kata kita sayang anak, Allah Ta'ala sayang anak kita lebih daripada kita sayang. Sebenarnya begitu. Tidak ada, kita tak boleh kata Allah Ta'ala ini buat zalim, tak boleh. Allah Ta'ala ni buat sesuatu pada kita, tidak. Tapi tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita sebenarnya. Jadi ingat, kadang-kadang kita ini ditimpa musibah dengan sebab lalai kita kepada Allah. Jadi kita kena buat amal ibadat, kembali kepada Allah Ta'ala. Ditimpa musibah tu sebenarnya tamu lalai, nak suruh kamu kembali je. Bila kembali saja, Allah Ta'ala ampun saja dosa-dosa kita. Baik. Dan tiada menyebut mereka itu bahawasanya lebih mereka itu atas amalnya. Tak dicerita akan lebihnya, tapi dicerita lebihnya adalah dengan sebab mereka itu kembali kepada Allah. Kemudian tilik olehmu, tengok betul-betul ataupun fikirlah olehmu beberapa kali dia ulang-ulangkan menyebut akan mereka itu, yakni Allah Ta'ala ulang cerita masuk di dalam kitabnya yang mulia, cerita mengenai orang-orang yang ingkar kepada umat Nabi Musa, cerita kisah umat Nabi Musa. Dan makna memuji di dalam kitabnya yang aziz, dan Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji membawa masuk Allah Ta'ala memuji orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebenarnya itu cerita saja. Tapi yang dikehendaki Allah adalah kembalilah kepada Allah. Walau orang itu macam mana pun pernah menentang Nabi, pernah lawan Nabi maknanya, dan dia ini beriman selepas lawan Nabi, maka Allah Ta'ala menerima akan taubat-taubat mereka, dosa-dosa mereka diampunkan. Dan beberapa dosa besar dan kecil diampunkan bagi mereka itu. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka yang lalu, tak kira besar ataupun kecil. Hanya kena faham, dosa kecil, dosa kecil ini Allah Ta'ala akan ampunkan melalui ibadat-ibadat kita. Kalau kita baca Quran, ampun dosa. Dosa besar, kecil. Maknanya, kalau kita ambil wudu, diampunkan dosa. Kalau kita senyum ke orang pun diampunkan dosa. Senyum itu sedekah kan? Tapi sedekah-sedekah jangan sedekah ke udang itu. Maknanya. Dan begitulah juga kita tolong orang, apa-apa kebaikan yang kita buat. Yang untuk kebaikan itu pahala. Bukan saja pahala, bahkan menghapuskan dosa. Tapi yang dihampunkan dosa adalah dosa-dosa kecil. Umpama dikatakan bahawa kalau orang itu berzikir lepas daripada sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, cukup 100. Mencukupkan 100, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah lalu, walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi dosa itu dosa apa? Dosa kecil sahaja mengikut pendapat ulama. Dosa-dosa besar diampunkan dengan taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh dan ingat kembali kepada Allah. Jadi kita nak taubat nasuha ni, kalau boleh kita kena cela diri kita tiap hari depan Allah.
Dan kita minta berazam apa maknanya biar kita nak buat amal ibadat dan meninggalkan maksiat. Sehingga timbul yang pertama penyesalan, yang kedua benci pada maksiat. Sehinggalah mampu kita istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Maka diampunkan bagi mereka itu dengan iman sesaat, dengan sekali dia beriman. Dengan dia beriman saja kepada Allah, maka diampunkan akan dosanya. Dan bila Allah Ta'ala ampunkan dosa, tak kira kecil besar, bila orang itu bertaubat habis. Kalau dosa besar diampunkan, sekali lah dengan dosa kecil. Dan kalau diampun tu maknanya tak ada dosa lah. Ya, tidak ada dosa. Tidak ada dosa macam mana? Tidak ada dosa seperti dia ini dilahirkan daripada perut ibu. Mana ada dosa? Maknanya suci bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, kalau dia benar-benar bertaubat, itu disebut ada ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa umpama dia tidak ada dosa. Baru-baru ni ada datang seorang, datang daripada Kedah. Ada tujuan datang ni nak dengar kuliah dia. Habis dengar kuliah, naik bas balik. Mana? Masya Allah, daripada jauh datang. Tak pernah pun, dia kena ikut Facebook. Mana datang? Macam mana ni saya ni Allah? Maknanya maksiat banyak sangat. Jangan cakaplah dosa-dosa besar, rasa macam buat belaka gitu. Rasa-rasa. Jadi tak ceritalah, kita pun tak tanya buat apa nak tanya orang. Betul tanya. Tolong tunjukkan jalan macam mana saya nak kembali pada Tuhan. Tolong tunjukkan jalan bagaimana nak kembali pada Allah. Jadi saya pun heran juga, sungguh dia mari. Mari sungguh. Saya pun beritahu. Cuba buat macam ni malam ni begini gitu, beritahu lah. Jalan dia yang pertama mesti kena jalan taubat. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah itu jalan permulaan. Jalan permulaan kita taubat kepada Allah, kemudian kalau kita belajar ilmu dan juga beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dia nak beritahu jiwa dia ini macam seolah-olah sudah tidak tenang dan merasakan buat macam mana pun tak padangnya jahat dia masa gitu. Merasakan tak padangnya jahat. Lalu saya pun menceritakan bagaimana ada dalam kitab. Kita beritahu kisah, ingat bagaimana mendapat dia. Orang-orang yang melakukan dosa yang banyak-banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala nak ampun dosa ni, sebenarnya Allah Ta'ala tengok boleh jadi hak datang ni dia lebih baik dari kita. Makna kesungguhan dia nak kembali kepada Allah. Kita ni duk berasa baik sama, perasan tak habis-habis. Saya lah kadang perasan tak habis, rasa baik sama. Siangnya je kata nyanyi korang maksiat, kita duduk dalam maksiat sama tidak sedap. Maknanya jadi benar dia saya duduk maknanya banyak habis masa berzikir. Mari sini berzikir, duduk dalam bilik berzikir. Pas berapa ribu dia berzikir dah. Lepas tu kan cakap dah zikir dah apa. Lepas tu kan kabur. Lepas tu kan dengar tu, oh beramah, Masya Allah. Kita pun naik malu ke dia. Maknanya. Jadi apa kita tengok? Allah Ta'ala balikkan dia. Balik sekelip masa. Sekelip masa balik. Lalu abang dia beritahu, terkejut dengan perubahan dia. Mereka tak sangka lah mana boleh berlaku perubahan. Berubah ni bukan makhluk, Allah Ta'ala yang buat. Maknanya. Jadi jangan sangka orang ni Allah Ta'ala boleh ubah. Yang baik Allah Ta'ala boleh ubah, sekelip mata dia tak baik. Waliyazubillah. Tapi yang tak baik, banyak orang tak baik, orang tak malik, Allah Ta'ala ubah jadi baik. Masya Allah. Maknanya. Maka dikatakan bahawa bila sampai saja masa Allah Ta'ala akan terima, maka tak kiralah dosa dia. Lalu dikatakan bahawa tetapi satu lahzah, tetapi betapa dijadikan mereka itu, bahkan di antara mereka itu kepala-kepala ataupun kita panggil ketua-ketua syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid maknanya beginilah. Ramai kadang-kadang ataupun ada orang-orang yang dahulu ini dia hidupnya jauh dengan Allah, tapi akhirnya dia menjadi wali-wali Allah.
ataupun orang yang mati syahid pada jalan Allah. Dahulu dia ini banyak melakukan kesalahan dan sebagainya. Seperti contoh Abdullah ibnu Mubarak, yang kalau tak silapnya Abdullah ibnu Mubarak, dia ini dulu dia ini macam pegawai polis macam gitulah dia buat. Hidup suka berpoya-poya, minum arak dan sebagainya, sehingga kan jatuh mabuk ketika minum arak. Jatuh mabuk ketika minum arak, sehinggalah dia bermimpi. Allah Ta'ala nak sedarkan dia. Akhir kali sedarlah dia daripada kesalahan dia. Lalu dia belajar, akhirnya menjadi wali Allah Ta'ala. Jadi begitu. Kadang-kadang wali-wali Allah Ta'ala ni tidak semestinya dia baik daripada mulai. Kadang-kadang orang ini orang yang ahli maksiat, muka banyak kejahatan demi kejahatan, akhir-akhirnya menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kala berkata-kata mereka itu, al-an, sekarang. Al-an ni sekarang bahasa Arab. Al-ana, sekarang. Amanna, kami telah beriman. Kalau orang kafir dia kata kami beriman. Kalau orang yang beriman, amanna tu kita kata kami telah bertaubat. Sekarang kami nak bertaubat dengan Allah. Tapi taubat dia itu dengan sidik hati, dengan benar-benar hati. Maka orang itu tidak dikira bertaubat kalau dia kata dia ada niat lagi nak buat maksiat dalam taubat dia. Maknanya dia ada niat lagi nak buat maksiat dalam taubat dia, dia tidak kira bertaubat kepada Allah. Belum lagi dia bertaubat. Tapi kalau ada juga orang yang dia masa dia bertaubat memang sungguh-sungguh hati dia bertaubat, dia menangis, menyesal sungguh-sungguh. Lalulah selang beberapa lama jatuh semula maksiat. Jatuh balik pada buat maksiat. Lepas daripada tu dia menyesal pula bertaubat sungguh-sungguh. Cuba dah, habis-habis cuba. Lama-lama jatuh balik pula, buat maksiat pula. Lepas tu taubat pula bersungguh-sungguh. Lama-lama jatuh pula. Ada dah dalam hadis menceritakan orang umpama ini. Dia bertaubat, kemudian buat balik, buat balik, bersungguh-sungguh dah dia bertaubat. Dan dia cuba tinggal, lama-lama jatuh balik. Allah Ta'ala kata, buatlah apa yang kamu nak buat, aku ampun dosamu. Ingat, faham molek-molek hari ni? Ini tak faham sedap lah gitu. Maknanya dia ni memang, maknanya orang ini memang bersungguh-sungguh hati. Dan juga ada orang mengatakan saya ini akan bertaubat bila mana saya rasa benar-benar nak meninggalkan maksiat. Jadi saya tidak mahu lagi bertaubat kerana maksiat tu saya rasa tak boleh tinggal lagi. Jadi nak tunggu betul-betul hati ni tinggal maksiat baru nak bertaubat. Ini tak boleh begitu. Sebab apa tidak boleh? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Maknanya. Dan kenapa tidak mahu bertaubat? Kerana kalau saya bertaubat bermakna saya ini orang yang mempermain-mainkan taubat. Nak mempermain-mainkan taubat. Lepas taubat buat apa taubat buat tu. Kena bertaubat. Walaupun orang itu ahli maksiat. Sebab tu dikatakan kita nak suruh orang buat baik, walaupun kita jahat, kita suruh orang buat baik. Orang yang minum arak, dia tengok orang tu minum arak, dia minum arak, jangan minum arak, tak baik. Dia minum kau sebenarnya. Nak suruh supaya kejahatan tu jangan merebak. Mana tahu dengan sebab dia larang orang jangan minum arak, dengan dia akan berhenti minum arak. Dengan dia pun tidak minum arak. Maka teruskan bertaubat. Biarlah kita taubat, maka teruskan bertaubat. Hanya jangan ada niat saja-saja nak main taubat dalik. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Saya tanya dia main, doa apa? Saya minta dengan Allah, Ustaz. Doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah anggota aku daripada maksiat. Mata, tangan, kaki dia sebut satu-satu. Mana Allah bersungguh-sungguh. Sungguh dia bertaubat kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima. Masalahnya kita ini tetap kena bertaubat walaupun orang itu melakukan ibadat. Sebab tu kita kadang nampak orang tua-tua pergi berlaku bila nak taubat tahu. Kita nampak orang. Padahal masa kita kata ke orang tu kita dosa dah. Ada dosa dah. Sebab tu orang ni kalau dia terlalu melihat orang lain tak nampak diri dia. Dia tak akan nampak diri dia. Maka kena bertaubat juga, kembali balik kepada Allah.
Dah taubat banyak-banyak tak apa. Apa? Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sidik hati, dengan benar hatinya nak kembali kepada Allah, maka betapa diterimanya. Maknanya mengapa tidak diterimanya? Maka Allah Ta'ala akan terima kalau dia benar-benar dengan hatinya, betul-betul tulus dengan hatinya, betul-betul ikhlas dengan hatinya, bahawa dia nak bertaubat kepada Allah, dan dihilangkan bagi mereka itu sekalian dosa yang telah mendahului akan dia, maka dihilangkan habis segala dosa-dosanya yang lalu. Ayo, maknanya satu orang, kalau untung orang itu bila dia nak mati dia sempat bertaubat, dan bila taubatnya diterima oleh Allah, akhirnya segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maka betapa dijadikan mereka itu kepala syuhada, menjadi ketua-ketua orang-orang yang mati syahid di dalam syurga selama-lamanya, mendapat nikmat dengan sebab taubatnya kepada Allah, dengan sebab kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dosa ini, kalau kita tidak bersihkan dosa, kita akan jauh dengan Allah. Rahmat Allah Ta'ala akan jauh daripada kita. Apa bukti rahmat Allah Ta'ala jauh? Buktinya yang pertama, hati kita tak tenang. Itu tanda rahmat jauh daripada kita. Rahmat Allah jauh daripada kita. Hati tidak tenang, gelisah. Kalau tidak tenang, fikirkan dosa, fikirkan maksiat, hati rasa takut, itu membawa takwa. Tapi fikir benda-benda yang tidak tenang saja, maknanya perkara jadi serabu dan sebagainya. Yang kedua, orang yang jauh daripada Allah Ta'ala ni, berat dia nak melakukan ibadat. Berat bukan berat. Berat nak buat amal ibadat. Jadi ringan, maksiat tu ringan. Dia berat nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, dia cepat putus asa. Jangan putus asa, teruskan beribadat kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan tolong. Orang nak bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan tolong. Kena bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh dalam doa. Nak bersihkan hati, kena yang pertama banyak berzikir kepada Allah. Zikir dok puasa benda pun zikir. Maknanya zikir. Berapa kali pusing tak sebab. Akhir kali payah-payah pakai pusing gitu. Dan tak main mari. Maknanya sudah berzikir tak jadi apa. Sudah berzikir tak jadi apa. Maka dia kena duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dalam majlis orang-orang soleh, duduk bersama, berdampingan dengan orang soleh. Berdamping. Bila berdampingan dengan orang-orang soleh tak jadi benda, maknanya dia kena bertaubat. Kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Betul-betul bertaubat. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia kena tinggal beberapa perkara. Kawan yang pertama, tinggal kawan. Kawan yang lalai lah, kawan yang baik yang tinggal. Siapa je tegur tak jawab ke. Aku taubat dah. Aku kawan orang dah. Boleh berkawan. Maknanya, tapi tinggal kawan yang melalai. Yang kedua, duduk di tempat yang baik. Jangan kita pergi tempat-tempat yang mulai. Tak apa, hamba ni sudah bertaubat. Maknanya orang lain buat, kita tak buat, sebab kita bertaubat. Tak. Kita duduk di tempat yang baik. Yang ketiga, kena tambah ilmu agama. Kena belajar. Jangan tidak belajar. Hatta walau kita tahu pun kita belajarlah sebagai peringatan kepada kita. Kadang-kadang ilmu tu kita sudah ada, tapi daripada orang kita dengar-dengar tu kadang-kadang masuk ke dalam diri kita. Walaupun kita benda tu kita sudah tahu. Dulu saja tahulah ke dah. Jangan. Belajarlah. Biar kita berada dalam majlis. Kena tambah ilmu. Yang keempat, kena tambah amal. Tambah juga amal. Maknanya, jadi dia kena tambah. Ini tanda dia orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia saat kemudian daripada tiap-tiap pekerjaan dahulunya, daripada kufur dan juga dalalah ni kesesatan, dan juga pasat ini kerosakan. Maknanya daripada dahulu apa-apa yang dia buat, dia sudah tahu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kesesatan yang dia buat tadi. Maka betapa orang yang sudah panah umurnya, sudah hilang umurnya, panah ni hilang. Banyak dah umur kita hilang. Sebab saya baca dalam kitab Tajul Arus, dia mengatakan bahawa
kalau orang tu memikirkan bahawa dia ini sudah umur dia sudah banyak sia-sia, dan rasa umurnya tinggal sedikit saja, sedangkan masa umur dia dahulu patutnya dia buat amal ibadat, tapi ibadat tu dia tinggal begitu, maka macam mana dia nak tampung balik ibadat? Maka tampunglah ibadat dengan selawat ke Nabi. Dia suruh selawat pada Nabi banyak-banyak. Maka selawat ke Nabi ini mendatangkan pahala seumpama dia beribadat dengan yang dahulu-dahulu. Selawat kepada Nabi. Lalu yang sudah fana umurnya di dalam tauhid, tenggelam umurnya hayatnya di dalam tauhidnya. Jadi dikata kalau orang itu dalam keadaan dia ini kembali kepada Allah Ta'ala, yang dahulu dia sesat, melakukan kezaliman, kesesatan, sehinggalah dia ini fana dalam tauhidnya, maknanya tenggelam dalam tauhid kepada Allah. Maknanya dia mesti benar-benar bertauhid kepada Allah. Maka tiada menilik bagi demikian itu yang ahli di dalam dua negeri ini akan yang lain daripadanya. Maka bila dia sudah duduk dalam tauhid, maka dia sudah lagi tidak mengejar yang lain, hanya mengejar Allah Ta'ala saja. Yang dia nak hanya Allah Ta'ala saja. Tiada engkau lihat akan Ashabul Kahfi. Ni Ashabul Kahfi ni orang yang duduk dalam gua. Ashabul Kahfi, dan barang yang ada mereka itu atasnya daripada kufur sepanjang umur mereka itu. Maknanya sebelum pada ni mereka duduk dalam kufur, ataupun duduk dalam raja yang zalim lagi kufur ketika itu. Ketika berkata-kata mereka itu, Rabbana Rabbis samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Tuhan kami, Tuhan tujuh petala langit dan bumi, tiada kami sembah daripada yang lain Tuhan. Tak ada yang kami sembah Tuhan yang lain. Ayat berbelit-belit. Kan ayat tu tak berbelit, kita lidah belit. Dia ambil daripada bahasa Arab, dia terjemah satu-satu. Jadi dia kata Tuhan kami Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dan kami tidak sembah selainnya, menjadikan ianya Tuhan. Maka Ashabul Kahfi ini sebenarnya lebih kurang dalam 7 orang. 7 orang. Dan ashab ni orang-orang, Kahfi ni yang duduk dalam gua. Kahfi ni makna gua. Jadi orang-orang yang duduk dalam gua ada 7 orang, termasuk dengan seekor anjing. Dengan seekor anjing. Jadi duduk dalam satu kerajaan, satu raja yang zalim, satu hal zalim, yang kedua kafir, tidak beriman kepada Allah dan hidupnya menyembah patung berhala. Itulah keadaannya. Maka demikianlah 7 orang ini beriman kepada Allah dan dia menyembunyikan keimanan. Satu ketika raja tadi nak mencari ataupun nak tengok rakyat-rakyatnya, lalu dikatakan bahawa siapa yang tidak menyembah patung berhala, maka dia dibunuh. Jadi sahabat-sahabat mereka, raja tadi nak tahu siapa yang betul-betul beriman dengan dia, siapa yang beriman dengan Allah. Jadi sampai satu mereka keluar perintah. Pemerintah mengatakan bahawa siapa yang tidak menyembah patung berhala, dia akan dibunuh. Jadi ketika itu raja-raja memerintahkan rakyat-rakyat menyembah patung berhala, dan dia ni dikatakan duduk dalam istana. Dia dengan raja sampai giliran, sampai masa sampai giliran dia diperintahkan agar dia ini menyembah patung berhala ketika itu. Jadi ramailah rakyat-rakyat jelata yang menyembahnya. Jadi raja tadi zalim, dia tidak berani menzahirkannya. Tapi bila sampai satu peringkat, kadang-kadang kita boleh elok, tiba-tiba tak boleh elok. Dia tak boleh elok, kena khabar tu. Kena khabar cara yang benar lah maknanya. Takkan sembah patung berhala ni tak ada, lewat lalat sembah je, mana boleh. Maknanya, maka disuruh sembah patung berhala. Maka apabila disuruh sembah patung berhala, dia pun kata sebagaimana yang kita baca tadi, Rabbana Rabbis samawati wal ard. Tuhan kami sebenarnya Tuhan yang mencipta langit bumi, dan kami sekali-kali tidak akan sembah yang lain untuk dijadikan Tuhan. Lalu marahlah raja tadi. Dan dapat tahu bahawa orang ini adalah orang yang beriman. Lalu larilah mereka itu. Larilah mereka itu menyelamatkan diri, menyelamatkan imannya. Maka bila menyelamatkan imannya, lari, akhir sekali jumpalah dalam satu gua. Tengok gua. Lalu duduklah mereka dalam gua tadi. Duduk mereka dalam gua tadi, 7 orang, dan bersamanya ada seekor anjing.
masuk dalam kubur. Maka bila dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala tidurkan dia lebih kurang 300 tahun lebih tidur. Tidur tak rasa benda. Kadang-kadang tidur 4 jam, baru seminit tidur. Ada 4 jam dah. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kembali kepada Allah. Kembali mereka itu kepadanya, betapa diterima akan mereka itu. Kemudian maka dimuliakan mereka itu, maka firman Allah. Maka dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala terima iman dia, maka Allah Ta'ala muliakan. Apa bukti dia ni mulia? Buktinya Allah Ta'ala cerita dia dalam Al-Quran. Cerita dia dalam Al-Quran. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Dan kami balikkan mereka itu pada pihak kanan dan pada pihak kiri. Kata setengah ulama', ada satu ulama' mengatakan bahawa setiap 1 tahun 2 kali balik. Itu ikan. Dia dah tahu. 1 tahun 2 kali. Kalau 3 tahun, 300 tahun 6 kali balik. Ada mengatakan setahun sekali balik. Tidur belah kanan setahun, pergi belah kiri belah setahun, belah kanan setahun. 300 berapa tahun lupa dah saya. Setahu saya 300 lebih lah. Lama duduk dalam kubur. Tidur 300 tahun, Masya Allah. Lama tidur. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Sebab itulah kadang-kadang ada orang dia tidur 2-3-4 minit macam tidur lama. Hasan Banna dia kuat sangat berdakwah. Satu hari terlalu letih, dia khabar pada anak dia, tolong gerak ayah dalam masa 7 minit. Ayah nak tidur 7 minit saja. Lalu dalam keadaan macam tu, anak dia pun ingatlah nak gerak ayahnya. Tak ingat 10 minit lah. Tiba-tiba tengok ayah dia bangun. Ayah duduk belakang dia lah. Tak ingat tidur 7 minit dulu. Sehat molek-molek ada. Kita najang tak sehat-sehat. 5 jam najang. Mana kau mengatur tau. Lalu dikatakan 300 tahun tidur. Bila 300 tahun tidur dalam keadaan tu, maka dibawa balikkan daripada pihak kanan dan kiri, dan betapa dibesarkan bagi mereka itu hormatnya. Yakni Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaannya. Hormat ni kemuliaannya, yakni bil karamah, dengan karamah. Boleh tidur ratus-ratus tahun dan bangun-bangun sehat, mana ini merupakan karamah. Kalau tidur sikit pun, terlalu sikit, tak berapa sehat. Tidur banyak pun tak sehat juga. Maknanya. Tapi Allah Ta'ala beri tidur sampai ratus tahun, tapi dia sehat malam-malam ada. Dan dipakaikan mereka itu dengan haibah, takut orang haibah. Sampai orang takut dia. Tak takut apa, bangun tidur, tengok kuku panjang. 300 tahun. Maknanya. Lalu dalam keadaan tu, Allah Ta'ala kejutkan dia. Bila terkejutkan dia, dia pun pakai. Lama mana kita tidur? Masa-masa petang ada dalam setengah jam. Orang ni kata ada dalam sejam. Orang ni ada dalam sehari 2-3-4 jam. Begitu lah, dia duduk balok gitu. Sama-sama dia. Maknanya. Akhir kali lepas bangun tidur, rasa lapar perut. Lapar. Bila lapar, macam mana ni? Undilah ramai-ramai. Siapa yang kena pergi beli? Ramai-ramai dipilihlah seorang. Orang ni kena pergi beli. Tengok duit ada ni. Duit orang 300 tahun dulu. Kan duit orang baru. Duit orang dulu 300 tahun dulu dah. Belilah nasi lemak. Nasi lemak dia tak berubah lah kalau 100 tahun mas. Kan ada berubah. Maknanya. Jadi belilah makan. Jadi biasa makanan dia tak berubah. Tahu saya begitulah. Kalau ada pun makanan baru-baru begitulah. Dulu tak ada. Dulu kuih raya biasa lah. Ni dah almond London ada. Contohnya. Jadi nak beritahu, pergi ke pasar. Dia tengok pasar berubah. Pasar berubah lah dia tengok. Dia tengok pasar, dia tengok kampung pun dah berubah. Dia nak heran. Takkan setengah jam kan berubah gitu. Sekejap saja boleh berubah gitu. Heran dia. Yang sangka tidur 1 jam, yang sangka tidur sehari yang gitu. Takkan 1 hari jadi 1 kampung berubah. Dia pun nak heran. Lepas daripada belilah makanan. Beli makanan, dia bayar duit, kejut orang tengok. Mata wang bila. Tengok, kejut dia. Lepas tengok, orang tu pun lari. Lari, akhir kali beritahu. Rupa-rupanya raja zaman tu sudah beriman. Sudah beriman dah. Itu raja tu kata dia ada dengar cerita dulu ada orang. Ada orang dahulu dia ini lari daripada raja kerana nak selamatkan iman dia.
lebih kurang 300 tahun dulu, cerita lama dulu. Maknanya, tapi orang tu tak tahu hilang ke mana, hidup mati pun tak tahu. Mati di mana, hidup di mana pun tak tahu. Lalulah pergilah cari jumpalah dalam gua tadi. Tapi bila raja tadi jumpa tadi, didapati semuanya Allah Ta'ala matikan. Allah Ta'ala matikan mereka dan selamatlah mereka daripada kekufuran. Duduklah mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu, ujian akidah ini sentiasa akan berlaku pada kita. Kemudian peluang kita untuk kembali kepada Allah tetap akan terbuka. Dan bila kembali saja, orang yang zalim, sesat, pasti akan dikira orang itu baik di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tolong mereka. Lalu dikatakan dipakaikan mereka itu hebat, takut orang yang takut, sehingga berfirman bagi yang terlebih mulia kejadiannya alaihi salatu wassalam, jikalau kamu lihat atas mereka itu, sehingga kan Allah Ta'ala berfirman tu, Allah beritahu kepada Nabi, hai Muhammad, kalau kamu lihat atas mereka itu, kalau kamu tengok atas mereka itu, orang yang 7 orang duduk dalam gua tadi, nascaya berpaling kamu daripada mereka itu, lari. Nascaya larilah kamu. Kenapa lari? Jadi Allah Ta'ala akan rasa takut. Dan nascaya, apa tu? Penat. Nascaya penat engkau daripada mereka itu, terkejut. Latih gitu. Terkejut. Lari mana ketakutan. Dan betapa dimuliakan anjing yang mengikut mereka itu. Anjing pun dimuliakan. Anjing yang kenapa? Mengikut orang-orang yang bersama dengan orang yang beriman, yang menjadi teman kepada Ashabul Kahfi. Lalulah dikatakan anjing tadi dimuliakan. Anjing pun mulia juga, hingga disebut akan dia di dalam kitab Aziz. Maknanya makna Allah Ta'ala sebut anjing tadi, kata anjing Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran. Jadi nak khabar di antara orang-orang mulia ni disebut dalam Al-Quran. Ada juga dilaknat disebut dalam Al-Quran, macam Firaun, itu dilaknat. Maknanya, tapi ini dimuliakan oleh Allah. Dan beberapa kali maknanya banyak, beberapa ayat disebut di dalam Al-Quran, kemudian dijadikan serta mereka itu di dalam dunia, duduk dalam dunia, terdinding, dan dimasukkan akan dia ke dalam syurga pada akhirat. Maknanya anjing pun masuk dalam syurga. Anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi. Bukan anjing yang kita tengok kampung kita tu. Orang kita jalan kata rabu tu, kau tu anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi. Sehingga dimasukkan dia di dalam syurga, kemuliaan, kerana kemuliaannya Allah Ta'ala muliakan dia. Maka inilah kurnianya serta anjing itu. Inilah kurniaan Allah terhadap anjing itu. Tiada ada melainkan melangkah beberapa langkah. Apa sebab mulianya? Kerana dia berjalan, melangkah tadi bersama dengan orang yang beriman. Beberapa langkah serta kaum yang mengenal akan dia bersama dengan kaum yang mengenal akan Allah Ta'ala. Itu sama je. Apa jasa anjing tu? Jasa anjing ikut je, ikut Ashabul Kahfi je. Itu je jasa, dengan beberapa langkah bersama dengan orang yang beriman kepada Allah. Akhir-akhirnya dia masuk syurga. Anjing pun masuk syurga. Maknanya dan mengesahkan akan dia, yakni mengesahkan Allah Ta'ala beberapa hari yang berbilang, beberapa hari yang tertentu, dengan ketiadaan ibadat, tak ada ibadat pun, ataupun khidmat. Maka betapa punya serta hambanya yang mukmin yang duduk khidmat akan dia. Begitulah kalau kita berkhidmat dengan orang yang soleh, akan mendapat juga keberkatan daripada Allah dan mentauhidkan akan dia. Dan orang-orang yang mentauhidkan akan Allah dan ibadat 70 tahun, dan jikalau hidup 70,000 tahun, adalah mereka itu tiada kosak mereka itu melainkan hendak mendirikan ubudiyah. Kalau mereka itu hidup lama pun tak ada benda dah, mereka nak, yang pasti mereka akan melakukan ibadat pada Allah. Hanya yang Allah Ta'ala tidur lama, kejut-kejut, lepas tu selang berapa lama pun boleh matilah dia. Mati dia, maka jadilah dia ahli syurga, kerana dia menjaga iman. Sebab ketika mana orang itu engkar kepada Allah, dia kembali pada Allah. Maka demikianlah
ketika mana orang-orang lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, jadilah kita orang yang kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga kita mendapat rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'amma nafi'u wa rahman tayyibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.